kaca, seramik, bahan komposit, apa lagi tak ada dah. Okay, ni je kan. 4 je. 1, 2, 3, 4. Sama tak dengan buku teks awak ni? Ya, kita tengok. Kekok buku ni dia guna yang lama ke? Okey, faham. Okey. Alloy dan kepentingannya, komposisi kaca dan kegunaannya. Okey, samalah bahan komposit dan kepentingannya. So ada 4 tajuk. Jadi awak bagikan dalam kumpulan awak tu, kalau ada 8 orang, buatlah 2-2. Maksudnya alloy 2 orang, kaca 2 orang, seramik 2 orang, bahan komposit 2 orang. Untuk buat pamphlet, pamphlet tu bentuk yang boleh lipat tu, depan dan belakang guna untuk buat nota. Ataupun yang ada beberapa bahagian, ada 4 bahagian sebelah-sebelah, belakang, depan macam tu. Buat nota dan ada gambar-gambar yang menarik untuk murid bila baca fahamlah tajuk alloy, kaca, seramik dan komposit. Jangan semua kumpulan sama pula kan. Boleh cari bahan tu dalam buku teks ataupun dalam internet untuk tambahkan dia punya nota dia. Lepas tu ada pembentangan. Tarikh hantar dia ni bulan apa? Bulan 10 bulan 10. Kalau boleh hantar dalam 20 hari bulan lah. Paling lambat pun 20 hari bulan 10. Maksudnya kena ada gambar, kena ada nota. Boleh nak masukkan eksperimen pun boleh. Tapi jangan tiru sebiji-sebiji dalam buku tu. Janganlah padat apa tu atau banyak sangat kan. Macam buku teks pula. Tak nak macam tu, nota-nota ringkas je. Okey, ada nak tanya tak apa-apa? Ada nak tanya apa-apa? Tak ada? Tak ada, kita pergi kepada yang pertama alloy dulu. Alloy awak kena tahu maksud dia, kena hafal lah. Kemudian tujuan, apa tujuan pengalloyan, iaitu proses menghasilkan alloy dipanggil pengalloyan. Lepas tu apa komposisi, sifat dan kegunaan alloy. So yang perlu awak belajar alloy kat sini ialah gangsa, loyang, keluli tahan karat, duralumi dan pewter. Setiap nama tu kena hafal apakah kandungan dalam gangsa, itu alloy tu. Nanti kita belajar yang lain lah, kaca, seramik dan bahan komposit. Kita pergi pada alloy sikit hari ni cikgu nak habiskan alloy je. Sependek je sebab cikgu pun baru balik daripada sekolah tadi. Penat sangat susun meja kursi untuk tingkatan 5. Tingkatan 5 dia akan ada semua cikgu tadi. Kena susun meja kursi, dudukan yang satu-satu tu, kemudian tampal nombor di meja dan di kerusi sebab tak boleh tukar meja kursi, tak boleh. Takut COVID kan. Lepas tu kena buat 2 grup A, grup B. Maksudnya penggiliran belajar bersemuka. Contohnya awak kalau ada senarai A, minggu ni awak sekolah. Yang B kena offline kat rumah. Minggu depan grup B pula datang. Grup A kat rumah. Macam tu lah. Tadi cikgu semua dah bagikan grup-grup, lepas tu tampal. Jadi dia akan berselang duduk lah. Maksudnya nanti sebelah awak tu tak datang, sebelah lagi datang. Sebab dia grup yang sama. Cikgu kita duduk gotong royong, kemas kelas, susun tampal-tampal nama, ikut grup tadi. So cikgu habiskan alloy sajalah. Okey, agak kena faham kat sini. Awak boleh baca juga dalam konteks. Apa maksud alloy? Kalau maksud kena hafal sebiji-sebiji sama macam buku modul ni. Dia buku modul ni pun ambil daripada buku teks lah. Okey, alloy ialah campuran 2 ataupun lebih unsur dengan komposisi yang tetap. Tetap tu maksudnya dia dah ada dah berapa persen kena ada unsur tersebut. Dan paling kurang 2 atau lebih unsur. Unsur awak tahulah unsur tu kan. Unsur tu apa dia? Contohnya ferrum, magnesium tu unsur lah tu. Komponen utama dalam campuran tersebut ialah logam. Mesti campuran utamanya adalah logam. Okey, nyatakan hubungan antara susunan atom dalam logam tulit dengan sifat mulur dan mudah ditempa.
Logam tulen mudah mulur. Apa maksud mulur tu Tengok gambar ni. Okey, ni logam tulen. Jadi kalau logam tulen contohnya kupra. Logam tulen maksudnya tak ada campuran lain. Semua logam yang tulen. Contoh logam tulen yang lain lagi, magnesium boleh. Apa lagi? Zinc boleh. Jadi kita akan lukis struktur dia bulat yang sama saiz dan duduk rapat-rapat dan padat sebab dia adalah pepejar. Jadi ini kita lukis ni daya, maksudnya dikenakan daya. Contohnya daya tu awak ketuk kan, kalau tolak dengan tangan ni tak berubah. Maksudnya daya ni ketukkan dan sebagainya, dia akan berubah tempat kedudukan atom itu menjadi bergerak macam ni. Okey. Logam tulen terbentuk daripada satu jenis atom. Atom-atom dalam logam tulen mempunyai saiz yang sama. So, kalau dia suruh lukis, awak kena lukis sama saiz dan duduk rapat-rapat, tersusun dengan elok. Atom-atom yang punya saiz yang sama ini tersusun dalam lapisan. Apabila daya dikenakan ke atas logam tulen, lapisan atom menggelongsor di antara satu sama lain dengan mudah. Nah, ini nak menerangkan sifatnya yang mudah mulur ataupun mudah dibentuk lah. Mudah dibentuk. Sebab dia tersusun dalam bentuk lapisan. Bila kita ketuk, dia kedudukannya mudah lari daripada tempat yang asalnya sebab sama saiz dan sama kedudukannya. Okey, jadi logam tulen mudah ditempa. Ditempa tu maksudnya dibentuk, diukirkan. Dibentuk macam-macam. Contohnya macam emas lah kan. Kita boleh buat bentuk macam bunga dan sebagainya. Terdapat ruang kosong di antara atom dalam logam tulen. Ini ruang kosong yang ni. Apabila daya dikenakan, lapisan atom logam akan menggelusur dan mengisi ruang kosong kepada kedudukan yang baru. Oleh itu logam tulen boleh ditempa ataupun boleh dibentuk. Walaupun dia duduk dalam lapisan untuk logam tulen ni, tapi ada ruang-ruang kosong. Jadi sebab itu bila kita ketuk atau untuk proses menempa, dia akan menggelusur dan mengisi tempat yang baru. Lukiskan susunan atom dalam gangsa dan keluli. Ini dua jenis alloy. Kalau gangsa, kena ingat dia punya kandungan utama dia ialah kuprum dengan Sn ni stannum. Atau bahasa Melayu biasa kita panggil dia timah. Jadi yang paling banyak logamnya adalah kuprum. 90%, 10% adalah timah. Jadi kena ingat dia punya kandungan logam yang utamanya adalah kuprum. Jadi cara lukis dia, sebab 90% adalah kuprum, jadi kena lukis kuprum tu paling banyak. Stannum, ni ada satu ketul je lah, banyak-banyak tu. Sebab dia hanyalah 10% saja. Kuprum kena lukis sama saiz kecil dan stannum sebab unsur yang berlainan kena lukis besar sikit. Ada yang saiz kecil, memang dia tengok melalui mikroskop yang tinggi lah dan nampak dia punya struktur dia macam ni. So awak kena lukis guna pensel dan labelkan mana stannum, mana kuprum. Jadi ada orang reka cara nak ingatnya dia buat baca bahasa singkatan lah. Jadi gangsa dia buat gang ku ti. Gang ni ialah gangsa terdiri daripada kuprum. Ku ti ni timah. Timah bahasa kita lah. Bahasa kimianya kita panggil stannum. Formulanya Sn. Nama penuhnya stannum. Sebab tu dulu siapa-siapa nama Fatimah kat sekolah kita panggil dia stannum. Daripada kalau yang ambil sains tulen dia akan panggil stannum dekat kawannya yang nama Fatimah ataupun Timah kan. Dipanggil stannum. Jadi cara ingatnya gangkuti. Satu lagi keluli. Keluli 99% adalah ferrum ataupun besi. 1% sahaja karbon. Karbon ni grafik tu lah mata pensel awak. Jadi 1% sahaja adalah karbon. Cara lukis dia. Yang ni saiz karbon pula yang kecil. Besi besar ataupun ferrum.
Ini ataupun ferrum lah. Dan masih lagi lukis bilangan karbon tu sikit berbanding besi. Sebab besi 99%. Jangan terbalik pula Okey, ni cara nak ingat dia. Kefaka. Cara nak ingatnya keluli jadi kefeta. Bahasa apa tak tahu lah, bahasa Jepun ke apa. Keluli, ferrum, karbon. Kefeka. Awak reka sendiri cara bagi mudah ingat macam mana. Janji bila exam ingat. Macam mana ingat dia punya ni. Maksudnya yang mula-mula ni peratus dia paling tinggi. Nilai peratus tu tak perlu ingat sampai 99% ke 90% tak perlu. Cuma tahu saja itu adalah logam yang paling banyak. Ferrum. Yang mula-mula tadi gangku ti. Ku tu kupuram paling banyak. Kefeka ni fer tu ialah ferrum. Ferrum paling banyak untuk keluli. Okey, terangkan mengapa alloy lebih kuat. Kenapa orang dia buat guna alloy? Sebab guna keluli, nil karat. Orang tak guna logam yang tulen Ni mengapa alloy lebih kuat daripada logam tulen dari segi susunan atom dalam logam dan alloy. Okey, atom-atom unsur lain yang ditambah dalam logam tulen untuk membentuk alloy terdiri pada atom-atom yang berlainan saiz. Okay, atau atom ini akan mengganggu susunan atom yang teratur dalam logam tulen. Apabila daya dikenakan, kehadiran atom-atom asing ini akan mengurangkan lapisan atom-atom ini daripada mudah menggelongsor. Sebab saiz atomnya yang berlainan, jadi dia mengganggu susunan yang yang licin ikut lapisan-lapisan tu kan. Dia dah mengganggu susunan tu menyebabkan bila kita kenakan tekanan dia sukar untuk menggelongsor. Jadi ia lebih kuatlah sebab kesukarannya untuk menggelongsor menjadikan ia lebih kuat berbanding logam tulen. Okey, bandingkan sifat alloy dengan logam tulen. Okey, ni sifat, ini alloy, ini logam tulen. Okey, permukaannya. Ni nak bandingkan boleh kalau exam, kalau essay perbandingan boleh buat bentuk jadual macam ni. Tak payah buat ayat. Macam ni permukaan. Kalau alloy permukaannya berkilat, logam tulen biasanya permukaannya pudar. Contohnya permukaan bagi apa? Natrium. Contohnya kelabu berkilat, kelabu pudar. Kan? Tapi dia selama-lama dia pudar sebab dia terdiri pada lapisan oksida. Kalau kita potong dia berkilat, tak berkilat. Ketahanan terhadap kakisan, kalau alloy tahan kakisan, ini mudah terkakis kalau logam tulen. Okay, istilah dia kakisan, bukan tahan hakisan. Hakisan untuk tanah, geografi. Kalau kimia dia guna kakisan. Kekerasan dan kekuatan. Jadi kalau alloy lebih keras dan lebih kuat berbanding logam tulen yang kurang keras dan kurang kuat. Okay, catat ada di bawah menunjukkan komposisi, sifat-sifat dan kegunaan alloy. Okey, alloy contohnya berbagai jenis alloy ni. Okey, alloy itu terdiri pada komponen utamanya kuprum dengan ferrum. Ada lagi tak? Ni aluminium pun ada komponen utama sternum, timah. Okey, tu je. 4 komponen utama. Jadi kalau kuprum dia ada 2 gangsa dan loyang. Ini 2 jenis alloy lah. Berdasarkan kuprum lah dia punya logam yang paling banyak. So gangsa ni gangkuti. Jadi kuprum paling banyak, kemudian sternum ataupun timah. Sifat dia keras dan kuat, tidak terkakis, permukaannya bersinar untuk gangsa. Kegunaannya boleh membuat tugu ataupun monumen pingat, pedang dan bahan hiasan. Okay, untuk loyang ni panggil yangkuzi. Cara ingat ni yangkuzi. Okay, yangkuzi. Loyang, kuprum, zinc. Okay, keras dan kuat. Kegunaannya buat alat muzik dan juga perkakas dapur. Daripada loyang. Okey, kemudian ferrum. Ferrum paling banyak ada 2. Keluli dengan keluli tahan karat.
Steel lah. Keluli ni steel. Kalau bahasa Inggeris dia steel. Okey, keras dan kuat untuk keluli saja terdiri pada ferrum paling banyak 98% dan 2% karbon. Keluli kefeka tadi kegunaan pembinaan bangunan dan jambatan serta landasan kereta api. Tu boleh awak tengok awak jalan mana-mana dekat ini terbeti pada keluli. Okey, untuk buat jambatan bangunan semua terdiri pada logam tulisnya, besi dan juga karbon. Keluli tahan karat, dia tambah lagi ni, dia ada juga ni 73. Memang ferrum paling banyak, karbon pun ada, tapi dia ada lagi bahan iaitu kromium. Cr ni kromium. Ni adalah nikel. Tengok dalam jadual berkala ada ni kromium kemudian nikel. Bersinar, kuat dan tidak berkarat. Sebab dipanggil keluli tahan karat. Kegunaan membuat sudu, garpu dan alat-alat pembedahan. So, yang kita guna hari-hari bila awak tengok sudu, ini adalah keluli tahan karat. Okay, kalau berkarat sudu, cepatlah kena buang je kan. Jadi dia buat daripada keluli tahan karat. Okey, lagi kumpulan yang kita tinggal satu lagi ialah kumpulan nikel. Yang tadi kita ialah Gangkuti, Yangkuzi, satu lagi ni kupro nikel. Lagi senang nama ni sebab nama dia kupro, lepas tu nikel. So nama dia kupro nikel. 75% kuprum, 25% nikel. Bersinar, keras dan tidak terkakis. Kegunaannya untuk membuat duit shilling. So ingat duit shilling tu buat daripada kuprum dan nikel. Okey, aluminium. Ialah nama alloynya duralumin. Jadi pada 93% aluminium, 3% kuprum, 3% magnesium, 1% mangan. So dapatlah namanya duralumin. Okay. Ringan dan kuat, gunanya untuk membuat rangka kapal terbang dan kereta api laju. Terus bagi dia ringan logam yang ringan. Duralumin. Aluminium 95%. Sebab tu supaya dia bila terbang di udara dia ringan dan kuat. Okey, pewter. Pewter daripada logam utamanya stannum 95%. 3.5% apa nama ni? SB. Jangan dalam apa dia nama SB ni. Tengok dalam jadual berkala. Cuba cari jadual berkala di belakang buku modul awak tu. Cari apa nama penuh bagi SB. Jumpa tak? Dan 1.5% Cu ataupun kuprum. Tak lupa cari SB apa dia nama SB tu. Tak ada orang jumpa. Banyak je. Buka buku modul awak tu di muka kulit belakang buku tu, dalam tu ada jadual berkala kan. Tengok dekat tu mana SB dan apa nama penuh logam pula. Unsur SB ni. Antimoni. Antimoni. Tengok dia punya nama dia lain dengan dia punya simbol dia kan. Okay, antimoni tu dalam kumpulan mana? Kumpulan, tahu tengok kumpulan kat mana? Kumpulan Bukan logam. atas. Kumpulan berapa? 15 kan? Tengok atas tu kumpulan. Dia punya kumpulan, lepas tu dia punya petala, color berapa? Lupa lah ke tadi jadual berkala. Color berapa dia? SB ni color berapa? 5. Ya, color 5, kumpulan 15. Jumpa tak? Color 5, kumpulan 15. Baca ulang kaji tajuk jadual berkala, tak tahu kat mana-mana dia. Color tu apa, kumpulan tu apa. Jumpa SB Dia punya
nombor nukleon dia. Berapa nombor nukleon dia? Ada di jadual berkala tu. Berapa dia punya nombor nukleon dan nombor proton? Tengok di jadual berkala tu, berapa nombor nukleon dan nombor proton dia? Nombor proton Nombor proton berapa? 51. 51. Ya, betul. Nombor proton 51, nombor nukleon 122. 122. Saja je jangan tanya, takut-takut tak ingat kat mana nombornya ya. Yang lebih kecil itu adalah nombor proton, yang lebih besar adalah nombor nukleon. Cara dia tulis tu bermacam-macam cara Ada yang di depan, ada di belakang, ada di atas itu. Berdasarkan jadual berkala yang satu-satu orang yang buat tu lah. Jadi nak baca dia tengok petunjuk atas tu yang dia bagi contoh aluminium tu. Jadi dia dah label dah. Atas ialah nombor proton, bawah ialah jisim atom relatif. Jisim atom relatif ni sama dengan nombor nukleon. Okay. Dalam kertas 2 exam nanti dia bagi jadual berkala lah. Macam ni lah dia bagi jadual berkala. Jadi dia tak akan bagi lagi dah JAR. Bagi setiap soalan tu awak kena cari sendiri JAR dalam jadual berkala. So jadual berkala tu awak ambil di JAR-nya jisim atom relatif ataupun sama dengan nombor nukleon. So ini adalah antimony, SB. Jadi SB hanyalah 3.5% untuk buat pewter. Pewter biasa awak tengok kan orang buat hadiah cendera hati tu kan. Berkilau, bersinar dan kuat. Okey, untuk buat cendera mata ataupun cendera hati lah. Buat pingat dan pingat mainan macam tu lah. Okey. Eksperimen untuk membandingkan kekerasan alloy dengan logam tulen. Okay, dalam tajuk ni, alloy ni cikgu rasa ada 2 eksperimen ni. Yang ni dengan tajuk ni, yang paku ni. Paku besi. So hari ni kita tengok yang ni dulu Tengok yang ni dulu. Eksperimen membandingkan kekerasan alloy dengan logam tulen. Okay, hipotesis membandingkan kekerasan loyang dan kuprum. Loyang tu alloy tadi lah, yang kuzi. Maksudnya yang loyang, kuprum, yang kuzi, Z adalah zinc. Betul tak? Yang kuzi. Ni yang kuzi ni. So, kita nak bandingkan yang logam tulen ni maksudnya 100% dalam logam tulen ni semua atom kuprum. Ni kuprum tulen lah ni maksudnya. Loyang ni maksudnya yang kuzi. Kuprum paling banyak, kemudian ada zinc. Mana lebih keras? So, kena buat eksperimen. So hipotesis ataupun tekaan awal kita yang menghubungkan di antara pemboleh ubah yang dimanipulasikan dengan yang bergerak balas. So kita tengok yang pemboleh ubah yang dimanipulasikan dulu. Kita macam ni je, bongkah kuprum dan bongkah loyang. Itu yang kita ubah-ubah. Sebab kita nak cek yang mana lebih keras. Yang bergerak balas ialah kekerasan bongkah loyang dan kuprum tulen. So hipotesisnya kita kena hubungkan di antara dua ni. Cara tulis hipotesis. Loyang lebih keras daripada kuprum. Itu je sepatah je. Dia tak semestinya tulis semakin-semakin. Buat satu ayat macam ni pun tak apa dah. Okay. Loyang lebih keras daripada kuprum. Boleh ubah dimalarkan. Yang lain-lain itulah kena malarkan, iaitu pemberat 1 kg. Pemberat ni yang awak nak bagi jatuhkan dia kepada loyang dan kuprum tadi. Okay, alat-alat lain ialah kaki litot dan pengapit, pemberat 1 kg, benang, pembaris meter. Bahan-bahan dia, bola keluli sejenis alloy juga kan. Keluli, ferrum, K tu ialah carbon. So kandungannya ialah ferrum ataupun besi paling banyak dan ada karbon untuk keluli. Lepas tu bongkah kuprum, bongkah loyang. Ini sebagai bahan. Bahan maksudnya bila lepas awak guna, patutnya tak boleh guna dah kan. Maksudnya sebab dia dah ada, dah rosak lah, bukan rosak, dia dah ada lengkung-lengkungan je. Lengkuk-lengkuk Okey, ni alat radas. Okay, ni dia punya cara pasang gambar rajah ni. Tempat kau tak kena lukis lah. Boleh rujuk pada buku teks ada gambar rajah, lukis balik kat sini. Guna kaki litot ini ikat dengan benang. Ada pemberat yang 1 kg. Lepas tu ni bongkah kuprum. Lepas tu awak tukar dengan bongkah loyang tadi lah.
buat bongkar kupuram dulu, letakkan berbola keluli. Kat sekolah ni tak ada, eksperimen ni tak ada, kita bincang sebab dia punya alat radah ni tak ada. Okay, pita selofan, okay, selotip tu, letak berbola keluli, lepas tu kita nak bagi dia lekat, sebab dia bola kan, dia akan jatuh, jadi kita nak lekat dia betul-betul, kita pun lekatkan dengan selotip. Okay. Lepas tu kita ukur, tengok dia punya prosedur. Lekatkan satu bola keluli di atas sebuah bongkah kupuram. Walaupun ada gambar rajah macam ni untuk kertas 2 soalan esei, jangan lukis gambar rajah, lepas tu tulis prosedur. Rajah disediakan seperti gambar rajah di atas. Kosong markah. Tak ada markah. Kosong markah. Dia mesti ada kaedah ini, gambar ini hanya membantu saja. Kecuali dia kata lukiskan gambar rajah, dapatlah 2 markah. Tapi prosedur yang ni 1, 2, 3, 4, 5, 6 ni kena tulis juga. Ini barulah ada markah. Okay, lekatkan satu bola keluli, lepas tu yang kedua gantung sebiji pemberat 1 kg setinggi 50 cm di atas bongkah kupuram. Maksudnya guna pembaris kena ukur lah tingginya 50. Lepas tu jatuhkan pemberat 1 kg ke atas bola keluli. Ukur diameter lekuk yang terbentuk di atas bongkah dengan pembaris. Ulang eksperimen 3 kali pada ruang yang berbeza pada bongkah kupuram yang sama. Maksudnya alih-alih tempat kedudukan bola ni. Kan bongkah tu kan macam ni, bongkah tu. Macam kotak kan. Okay. So mula-mula awak lekat kat sini bola tu. Lepas tu awak lekat kat sini, letak kat sini. Supaya bila dah lengkung nanti awak boleh ukur dia punya diameter lekuk. Okay, jadi lepas kita lekat kat tu, dia akan jadi macam ni. Melengkung macam ni. So kita kena ukur ni. Berapa dia punya keluasan ni. Keluasan pula panjang lekuk ni. Maksudnya kalau lagi besar, maksudnya dia lagi lembut lah. Bongkah tu sebab dia boleh membuat lekukan yang besar. Kalau kecil maksudnya dia keras. Okey, lepas tu ulang balik dengan bongkah kupuram logam tulen. So kita dapat keputusan eksperimen macam ni sebab ni bacaan 1, 2, 3 kena ulang 3 kali jatuhkan pemberat itu. Okey, eksperimen yang pertama, diameter lekuk di atas bongkah kupuram. So terus tulis unit kat sini, sentimeter. Diameter kalau bulat macam ni, iaitu panjang ini ke sini. Diameter bulatan kan. Ini ke sini panggil diameter. Kalau separuh diameter baru kita panggil jari. Dengan syarat dia melalui pusat bulatan. Ini dalam matematik lah. Ni jari. Tapi kalau 2 kali J adalah sama dengan diameter. So kalau dapat bacaan A, B, C. So kiralah diameter purata. Iaitu A tambah B tambah C bahagi dengan 3. Dapatlah X. Contohnya bacaan sini 2. Ini dapat 3 cm. Ini dapat 4. Okey, awak tambah semua tu bahagi dengan 3 untuk dapat diameter purata. Okey, yang ni bongkah loyang. Okey, diameter di atas lekuk. Dipanggil lekuk bukan lengkung, lekuk. Di atas bongkah loyang. Dapat D, E, F. Okay, sama juga 3 kali baca ini bahagi dengan 3. So dapat Y. Okay, perbincangan. Purata diameter lekuk di atas bongkah kupuram. X ni, X kan, bacaan X ni. Lebih besar daripada purata diameter lekuk di atas borang. Di atas bongkah loyang. Ni yang Y ni. Ini lebih besar nilainya. Sepatutnya sebab apa? Kupuram lebih lembut berbanding loyang. Kurang keras berbanding loyang. Sebab dia adalah logam tulen. Kesimpulannya, loyang lebih keras daripada kupuram ataupun alloy lebih keras daripada logam tulen. Eksperimen untuk membandingkan ketahanan pada kakisan di antara alloy dan logam tulen. Okay, ni cikgu sambunglah Cikgu sambung untuk hari, insya-Allah hari apa? Hari Jumaat okay. Cikgu tahulah apa-apa perubahan kalau Jumaat cikgu buat offline, cikgu bagi soalan lah. Ataupun cikgu bagi set-set soalan, nanti ada kelas nanti awak buatlah grup
untuk bincang jawapan tajuk kadar tindak balas. Sebab ni tajuk baru kan. Nanti ujian awak pun lagi 2 minggu. Jumaat ni tak lagi, Jumaat satu lagi barulah kita buat tajuk ujian tajuk kadar tindak balas. So, cikgu buka kepada persoalan. Ada nak tanya apa-apa? Cikgu, Ya. kenapa nama yang aluminium ni, jenis alai bagi aluminium tu duralumin? Nama dia duralumin. Kenapa nama macam tu? Apa dia punya kandungan dengan duralumin tadi? Duralumin. Duralumin, aluminium, kuprum, magnesium, mangan. Kalau alu tu ada aluminium kan? Min tu mangan, lepas tu duralumin. Dura tu lain sikit kan? Dur tu lain kan? Cikgu rasa mungkin dia punya bahasa apa ni? Gabungan apa lagi ni? Kuprum tak ada ni. Kuprum, magnesium. Tak tahulah kenapa nama dia tu. Yang dura depan tu. Yang belakang tu dah ada dah aluminium. Mangan pun ada. Dur depan tu tak tahu. Nanti kita cikgu cari lagi kenapa yang dur depan tu. Okay, macam pewter lah. Tak ada juga pewter tu kan. Pewter tu jauh lagi lah. Terus tak ada apa-apa. Tapi kalau awak kena ingat je lah dia punya ringkasan. Cikgu bagi ringkasan cara nak hafal. Ada lagi nama dia ni. Ringkasan cara nak hafal yang macam yang kuzi, gangkuti. Ada lagi cara nak cikgu bagi masukkan dalam Telegram. Cara nak menghafal aloi-aloi dengan dia punya unsur-unsur dalam dia. Okey, ada nak tanya lagi? Nama dia tu memang tak semestinya sama Macam tadi lah yang Azim tanya kan kenapa nama duralumin macam tu, pewter macam ni. Yang awak kena ingat ialah itu kena cari dalam dia punya sejarah nama di negara yang awalnya mereka nama tu lah. Mungkin nama dia macam kita panggil apa ni, sternum. Dia bahasa dia sternum tapi kat kita Malaysia kita panggil timah. Kan? Kenapa panggil timah? Tak panggil sternum juga kan? Okey. Macam besi lah. Bahasa Melayu besi. Tapi satu dunia panggil dia ferrum ataupun iron. Kan? Iron tu bahasa Inggeris lah. Okey, ada pertanyaan lain? Yang ringkasan cara nak hafal nama tu cikgu akan bagi. Nanti awak bagikan tugas-tugas untuk buat PBL tu Ada beberapa orang tapi tak semestinya satu topik kecil tu 2 orang. Ikut bergantung kepada bilangan ahli kumpulan awak. Okey, ada nak tanya apa-apa? Tak ada? Kalau tak ada, kita stop sini lah Okey, so berapa orang datang kelas ni? 3 saja. Okey, ready untuk ujian. Nanti cikgu akan bagi contoh kertas 2 tahun lepas. Kertas 1 tu biasalah senang je kan kertas 1 kan. Macam biasa kita buat ujian tu ABCD macam tu lah. Kertas 2 mungkin awak belum pernah tengok. Terus cikgu akan bagi soalan tahun lepas. Cikgu nak cari kat mana cikgu letak, tak kena snap dulu gambar. Untuk soalan kertas 2. Okey, terima kasih join kelas. Boleh rehat Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu.